Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abka wa amata wa ahya. Wa as'ada wa ashqa wa adalla wa hada. Wallazi anzalal Qur'ana ala khatamil anbiya'i wal mursalin farafa'a bihi aqwaman wa wada'a bihi akharin faman ittaba'a hudahu kana minas su'ada wa man a'rada anhu kana minal ashqiya. Usalli wa usallimu ala qaidi wa qurwati wa habibi wa qurrata aini Sayyidina Muhammad ibni Abdillah salawatullah wassalamuhu ala sairil anbiya'i wal mursalin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin wal mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yaqumun nasu li rabbil alamin amma ba'du. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami ya Allah pada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan. Himpunkan bagi kami ya Allah kebaikan akhirat dan dunia. Rezekikan ya Allah kepada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya kasihi seluruh barisan kepimpinan Masjid Al-Falah, tuan-tuan haji, puan-puan hajat, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya saya mengambil kesempatan yang sangat penting ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh sahabat-sahabat yang dikasihi. Mudah-mudahan dengan semangat Ramadan yang membara, sedikit penekunan daripada usaha kita, Allah kurniakan kita keampunan dan kita mampu untuk balik kepada fitrah. Kemuncaknya kita menyambut Hari Raya Idul Fitri setelah melalui proses pembersihan dan penjernihan jiwa, insya-Allah. Sempurna dengan semangat yang masih ada. Hari Raya orang Melayu ni berapa lama? Bukan sebulan, 2 bulan setengah. Kalau mengambil Hari Raya Korban, lebih kurang 2 bulan 14 hari, termasuk hari kita menyembelih haiwan korban. Kenapa saya kata gitu? Kalau ikut pada tempat orang jual lemang kat rumah saya, sampai ke saat ini kereta jam. Sebab orang beratur membeli lemang, dan penjual lemang ini tiap-tiap tahun dia akan jual lemang sebelum raya, dan sampai Syawal dia reda sekejap sampai raya haji. Sebab tu saya kata dia mari Syawal, dia mari Zulkaadah, dah 2 bulan. Dia mari raya haji iaitu pada 10 Zulhijjah. Tak 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Lalu dalam keadaan itu kita ambil tajuk mudah pada pagi ini, tajuknya syoknya raya. Syoknya raya. Saya sebut nama dia syoknya raya, tapi nangis nanti. Sebab kita nak beri pengisian apakah sebenarnya hakikat raya dan apa yang kita nak raih daripada hari raya yang sebenar, iaitu keseronokan balik kampung. Dan bukan balik kampung dunia,
tetapi balik kampung akhirat. Keseronokan pada raya itu merupakan satu fitrah. Pertamanya hujah daripada surah Ar-Rum ayat 30. Surah Ar-Rum ayat 30. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah kata, hadapkanlah, erti kata tetapkanlah, istiqamahlah, maknanya dalam keteguhan kamu kepada agama Islam. Sebab itu dalam hadis yang pendek, seorang sahabat bernama Sufyan bin Abdullah, dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul Allah, beritahu pada aku satu kalimat yang menggambarkan secara komprehensif keadaan Islam supaya aku boleh faham dan aku tak tanya orang lain dah setelah aku dapat daripada kamu, wahai Rasul Allah. Nabi kata, qul amantu billahi thumma istaqim. Amantu billahi thumma istaqim, iaitu katakanlah bahawa aku beriman kepada Allah, kemudian aku beristiqamah di atas keimanan tersebut. Lalu bila kita sebut tentang istiqamah, dia akan mengikat kita dengan iman. Bila iman menuntut di dalamnya istiqamah. Satu keimanan, satu istiqamah. Dia mari seiring sejalan, sehati sejiwa, tak boleh bercerai-berai. Bila kita sebut perkataan thumma tu tadi, ia menggambarkan tuntutan. Kalau saya kata jaa Aliyun wa Muhammadun, datang Ali dan Muhammad, kita faham ayat ni. Tapi ayat ini tidak memberitahu pada kita Ali dan Ahmad siapa datang dulu. Betul? Betul lah. Tak tahu siapa datang dulu. Dia cuma ada waw dan dipanggil waw ataf. Tetapi kalau saya kata jaa Aliyun thumma Muhammadun, ayat yang kedua berbeza. Maknanya Ali datang, Muhammad datang. Satu sama dengan ayat pertama. Yang kedua, ayat kedua beritahu Ali datang dulu, lepas itu Muhammad. Sebab itu bila Nabi gunakan perkataan amantu, aku beriman, thumma istaqim, setelah beriman dia menuntut istiqamah. Bahawa istiqamah itu dituntut dalam kita beramal dengan Islam. Begitu juga dengan ayat surah Fussilat ayat 30. Kita mari dengan perkataan thumma. Innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Tengok. Thumma istaqamu. Adapun orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Kemudian daripada keimanan itu thumma istaqamu. Orang ini setelah dia beriman, dia beristiqamah. Dalam keadaan ini Allah sebut tadi surah Ar-Rum ayat 30. Apa hubungan dia ustaz dengan raya? Banyak hubungan. Fa'aqim wajhaka lidini hanifa. Maknanya kamu kena istiqamah di atas nilai satu value system, dipanggil sistem nilai al-Islam. Kita datang ni pakai baju. Orang yang tak Islam juga pergi kerja pakai baju. Tapi bila kita pakai baju dengan konsep Islam, nilai dia tutup aurat, di sana ada pahala. Kalau kita buka, kita orang Islam, di sana ada dosa. Tidak ada pada ikatan orang yang bukan Islam. Kita makan. Orang bukan Islam makan juga. Tapi bila kita makan tersebut, yang kita jolok dalam mulut, sehingga kan cucu kita dia pandai. Dia sebut doa,
dan diterjemah bahasa Melayu. Doa makan. Ya Allah, berkatilah rezeki yang kau beri pada kami dan selamatkan kami daripada azab api neraka. Cucu kita sebut neraka tu panjang pula. Dia macam sindir dia punya atuk dia, opah dia, macam anak sindir ayah dia. Nak sebutnya, yang kamu jolok dalam mulut, dari mana kamu dapat? Apa yang kamu guna? Halal ataupun haram? Syurga atau neraka? Dosa atau pahala? Yang tang makan pun sebut neraka. Hebatnya Islam, nak makan ikan siakap 3 rasa, sebut neraka. Ikan siakap hilang rasa. Sepatutnya secara logik akal, makan yang sedap cerita neraka, buat apa? Islam nak menggambarkan yang kamu jolok dalam mulut, kamu bawa balik rezeki kepada keluarga kamu, itu ada nilai halal dan haram. Allahu Akbar. Sebab dia mari sistem nilai. Kahwin, orang Islam kahwin, orang tak Islam pun kahwin. Tetapi kahwin itu dia ada nilai. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, Nabi kata. Siapa yang tak nak kahwin, sebenarnya orang ini dia against, dia lawan fitrah. Sebab Allah kata fitratal lati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dan sesungguhnya fitrah ini Allah telah tetapkan ke atas makhluk dia. Ini yang kita sambut Idul Fitri. Id ada ya'udu, kembali. Fitri, fitrah, kembali kepada fitrah, kesucian, kebersihan, kejernihan. Itulah yang Allah ciptakan kepada hamba-hambanya supaya duduk di atas sistem Islam yang menepati ciri-ciri fitrah. Antaranya bila raya suka, bila raya gembira. Saya balik typing hari itu, KL typing 11 jam. 11 jam. Keseronokan raya, jangan bising pasal jam. Itulah keseronokannya. Jangan merongut. Jangan kita membebel, komplain dan sebagainya. Keseronokan raya pada jamnya tu. Kalau tidak kerana fitrah Islam, bagaimana mungkin kita pusing seluruh Malaysia mencari saudara-saudara kalau bukan kerana Allah pada hari raya? Sebab itu kita gunakan seluruh apa yang ada tersebut dengan ke arah fitrah yang Allah ciptakan untuk menambah amal-amal kita sebagai benda yang ada nilai di sisi Allah, di mizannya, neracanya nanti. Dan sebab itu bila kita duduk dalam suasana raya, pertama seronok dia balik kampung. Dulu tak boleh, 2 tahun tak boleh, ni boleh. Kena ingat, keseronokan balik kampung dunia dia sama dengan keseronokan balik kampung akhirat. Sebab bila orang boleh balik kampung, itu tanda fitrah. Nabi SAW ketika berhijrah ke Madinah, sikit-sikit tengok Mekah. Sikit-sikit paling tengok Mekah. Sikit-sikit paling tengok Mekah. Nabi kata, Ya Makkatu law kanu ahluki ma akhrajuni minki ma kharajtu minki. Wahai Mekah, kalaulah penduduk kamu tak hambat aku tak keluar daripada kamu. Sayangnya Nabi dekat Mekah. Bilal bin Rabah ni, dia berhijrah ke Madinah, demam. Rindu pada Mekah. Sedangkan Bilal bin Rabah di Mekah, bukan ada pun ladang besar, bukan ada rumah banglo besar, bukan ada kilang besar. Dia ini tidur di kandang kuda, kandang unta, kandang haiwan ternakan. Itulah Bilal bin Rabah, hamba. Tapi sebabkan dia lahir di Mekah, perasaan kasih cinta pada Mekah, fitrah yang Allah ciptakan pada manusia. Sebab tu kita hebat mana kita duduk kat Washington DC, bila mari hari raya dengar lagu Dendang Perantau. Dia akan teringat rumahnya di ulu Sungai Tembeling, di ulu Gua Musang. Bukan senang. Saya pergi ke Gua Musang, tempat orang asli.
Saya tanya Tok Batin, nak masuk kampung ni berapa lama? Sepontong rokok saja Pak Ustaz. Rupanya 3 hari. Orang asli isap rokok sikit padam, sikit padam. Memang 3 hari. Rupanya falsafah rokok dia tu betul. Sebab rokok bagi dia mahal. Dia isap sikit-sikit, sayang. Sebab tu dia ambil rokok daun, dia balas. Sebab nak jaga rokok. Dan dunia umpama neraka, hidup ibarat layang-layang. Sebab itu fitrah kasih pada tempat dia dilahirkan, fitrah. Hebat mana kita duduk KL, raya KL senyap. Orang semua nak balik kampung masing-masing dalam keadaan keseronokan. Sebab tu hari raya itu haram kita berpuasa. Satu hari raya. Kenapa? Ayat 185 Al-Baqarah tentang puasa, kat hujung tu Allah sebut apa? Litukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Lengkapkan, penuhkan puasa kamu 30 hari mengikut apa yang ada pada kamu. Kalau nampak bulan, puasalah. Batal puasa. Maknanya bila jumpa dengan bulan, nampak ru'yatul hilal, rayalah. Janganlah ustaz-ustaz duduk kat Facebook kata raya terkejut. Bukan terkejut, fiqh. Masuk puasa fiqh, keluar puasa fiqh, raya pun fiqh. Bukan masalah terkejut. Kat mana fiqh kita, ilmu kita dalam memahami apa yang Allah beri. Ini takdir Allah. Kerana itu Allah kata walitukabbirullaha, supaya kamu bertakbir. Tu yang ada takbir raya. Cuma version orang Melayu dia sedih sikit, sentimental. Tu yang malam-malam kadang-kadang mak kita menangis. Mak, kenapa menangis? Dengar takbir raya. Kenapa? Teringat arwah ayah kamu malam raya suka makan cucuk kodok. Tapi orang Arab, Allah, kita duduk lama luar negara, tak rasa sedih pun raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak syahdu langsung. Nak sebutnya apa? Itulah yang disebut bahawa sifat manusia itu bila dia jumpa dengan orang-orang yang dia kasih, pada kampung yang dia kasih, itulah fitrah yang Allah jadikan supaya kita yang manusia ini hari ini dia ada rasa ghairah, rasa bernafsu untuk balik ke kampung akhirat yang kekal lagi abadi. Wal akhiratu khairun wa abqa. Cuma masalah yang berlaku, orang suka balik kampung dunia, dia tak berapa ghairah balik kampung akhirat. Inilah konsep yang salah dalam memahami kembali kepada fitrah balik kampung. Kadang-kadang kita ada anak 8 orang, 7 balik, 1 tak balik, outstation, menangis hari raya. Anak yang sulung kata, mak, kenapa menangis mak? Kami semua balik. Ya, kamu semua balik. Adik kamu tak balik seorang. 8 orang, 7 balik, 1 tak balik. Kalau kita kira majoriti, suka tak? Suka. Tapi sebabkan seorang tak balik, kita rasa serba salah. Bagaimana sahabat-sahabat kalau anak kita 8 orang, 7 masuk syurga, 1 neraka? Macam mana kalau anak kita seorang syurga, 7 pula neraka? Wa na'udzubillah. Sebab itu balik kampung itu Allah jadikan, dia perlukan apa? Dia perlukan persiapan-persiapan. Pertama, persiapan material, kebendaan. Naik kenderaan, perlukan minyak. Dalam jam yang panjang, orang yang isi minyak penuh, dia susun hidup dia. Dia tahu dan dia mudah. Orang isi minyak sikit, jamnya berjam-rejam. Tengah-tengah jam, minyak habis. Macam mana nak keluar? Nak tegak tak boleh, undur tak boleh. Tengah-tengah jam, dia stuck. Dia terperangkap. Kerana materialnya kurang. Balik bawa macam-macam kan? Lebih-lebih kaum wanita. Kalau boleh, peti sejuk, mesin basuh, semua nak bawa balik. Tak muat kereta. Tak nampak orang kat dalam. Nampak mesin basuh je. Yang kedua, persiapan apa? Balik kampung ni. Persiapan yang namanya persiapan fizikal.
Sebab itu dalam keadaan kita ni perlukan kekuatan menghadapi jam yang panjang dengan bekalan-bekalan supaya kita boleh meneruskan perjalanan. Yang ketiga, persiapan apa? Persiapan perasaan. Perasaan. Sebab tu perasaan ini kita yang bentuk. Kita dah tahu akan jam. Kita tahu akan masa yang panjang. Kita kena bina. Jangan tension-tension. Sebab kita nak menuju kepada keseronokan berjumpa dengan kedua orang ibu bapa yang kita kasih. 2 tahun tak jumpa dah. Balik beraya bersama. Baju pun tahun ni dah set dah. Sedondon. Saya dipahamkan paling banyak warna hitam tahun ni. Wallahualam. Yang keempat, persiapan namanya rohiyah. Persiapan apa? Persiapan agama, spiritual. Jangan raya-raya saja, tak solat. Ni macam-macam berlaku hari raya. Saya nak tanya, masa raya hari tu berapa orang yang dia dah salam bukan mahram dia? Ramai yang terlajak. Tak apa Ustaz, cousin. Cousin ni sepupu, boleh kahwin. Bukan mahram. Apatah lagi 2 pupu, 3 pupu, 4 kupu-kupu, 5 kupu-kupu. Yang nama mahram ni dia ada 4 rukun. Kena ingat, kena jaga. Ustaz, apa hukum muhrim? Bukan muhrim, mahram. Muhrim tu yang berihram. Mahram ni ada 4 rukun. Hari raya semua dirempuhnya. Dia tak pegang agama dah. Yang pertama ni boleh pegang. Boleh pegang. Itu mahram. Anak perempuan kita boleh pegang. Kita boleh salam. Kan? Abang laki-laki kita boleh pegang. Yang kedua, bila pegang, dia tak batal wuduk. Ibu-ibu, pak mertua kita salam dia. Berapa lama? 5 jam. Pak mertua tengok, dia solehah sungguh menantu aku, 5 jam. Dia cakap ke kita, Yam, lenguh dah tangan abah. Oh, minta maaf abah. Tak batal wuduk. Yang ketiga, boleh melihat auratnya yang sedikit. Kita dah tahu balik kampung ni, rumah pun kecil. Takkan mak duduk 2 orang, duduk seorang nak buat rumah banglo seorang-seorang. Lepas tu kita tinggalkan dia. Dah jadi rumah hantu pula dekat farm fair. Dalam keadaan kaki kita kena pakai stokin, aurat. Habis macam mana macam tu? Yang namanya mahram boleh melihat auratnya sedikit. Dia tak pakai tudung. Boleh? Anak kita, anak perempuan kita, kakak kita, mak saudara kita tak ketudung, potong bawang, boleh. Aurat yang sedikit. Yang keempat, ini paling penting, tak boleh berkahwin dengannya selama-lamanya. Ada ipar mahram temporary, muakkatan, sementara. Selagi akak dia hidup, tak boleh kahwin dengan dia. Kalau akak dia meninggal, boleh kahwin dengan dia. Istilah Melayu salin tikar. Adik ipar perempuan tak boleh salam. Ada tak kita buat? Ada. Orang Melayu pula hari raya, kosong-kosong ya, kosong-kosong. Yang disalam tu berdosa. Dosa-dosa ya, dosa-dosa. Dosa berjemaah. Apatah lagi hari ni, salam, cium-cium, pipi, laga-laga pipi, laga hidung. Kononnya trending sekarang ni, up to date. Ini semua dosa. Tapi nak sebutnya apa dia? Pentingnya bekalan agama spiritual dalam balik, dalam solat, dalam aurat. Kena jaga benda-benda ini yang semuanya bekalan. Begitulah keadaannya balik ke akhirat. Perasan tak dekat highway, kereta mahal dengan kereta murah bila jam jadi sama? Perasan tak? Wildfire jadi hellfire. Kereta mahal dengan motor jadi sama. Motor dengan jalan kaki jadi sama. Nak sebutnya di mahsyar besok begitu. Yang membezakan kita takwa. Orang kaya sekarang ni, orang miskin, dia matilah ni pukul 10 jadi sama. Raja dengan rakyat dalam keadaan satu glamour, satu tak glamour. Yang tak glamour ni makan kat tong sampah, duduk dekat tepi parit. Matilah ni pukul 11 jadi sama. Yang putih, yang hitam pada fizikalnya kat dunia, mati jadi sama. Melainkan takwa. Tu yang terperanjat orang bila melihat
Orang yang hina tiba-tiba jadi mulia bila mati. Orang yang mulia pada hidup mati jadi hina bila mati. Itulah kemuncaknya, iaitu kematian. Dan perasaan ini Allah panjangkan. Sebab itu disebutkan dalam sepotong ayat daripada surah At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Ni nak cerita balik raya, balik kampung akhirat. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'in kullu mri'in bima kasaba rahinun. Rahinun, surah At-Tur ayat 21. Tengok. Yang saya sebut tu tadi, keseronokan balik kampung dunia itu Allah panjangkan perasaannya ke akhirat. Dan kampung kita yang sebenarnya syurga. Dan syurga yang Allah janjikan pada kita, subhanallah, ada yang syurga namanya Firdaus, yang paling tengah dan paling tinggi. Kata Rasulullah, kalau kamu teringin nakkan syurga, mintalah Firdaus yang paling tengah, yang paling tinggi. Sumber daripada sungai ini, Firdaus, dia supply air ke syurga yang lain. Bermakna syurga kiri kanan dia naik sampai atas, tengah, tinggi, itu Firdaus. Syurga Firdaus ini boleh masuk tak? Boleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguh-sungguhnya kata Allah, orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah telah sediakan bagi dia syurga Firdaus. Dan syurga Firdaus ini, sahabat-sahabat, diperbuat daripada emas berwarna merah. Ada syurga yang Nabi nampak ketika Nabi dia mi'rajkan. Indaha jannatul ma'wa. Di sana ada syurga ma'wa, diperbuat daripada zamrud berwarna hijau. Batu zamrud 1 gram berapa ribu? Zamrud Colombia. Tak tahu. Syurga dia zamrud warna hijau. Ma la ainu ra'at wala uzunun sami'at wala khataru ala qalbi bashar. Yang mana kamu dengar macam sama je emas, macam sama je zamrud, macam sama yakut, macam sama marjan dekat dunia. Tetapi hakikat dia kamu belum tengok. Bila tengok pengsan, tengok pengsan. Kalau ahli syurga, penyakit dia ada jantung dia lemah. Setiap saat dia kena sakit jantung dan mati. Kenapa? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Surah As-Sajdah sebut, orang tu tak tahu Allah nak bagi kejutan apa kat dia. Setiap hari, setiap masa, setiap saat terkejut. Kalau dia ada sakit jantung, mati setiap saat. Kerana apa? Terperanjat dengan habuan yang Allah beri di syurga. Ya salam. Dan dalam keadaan itu Allah sebut dalam Quran, dalam hadis, Allah suruh pulun wasari'u ila maghfiratin. Dalam ayat itu surah Ali Imran ayat 133. Dalam surah yang lain Allah sebut, dalam surah apa? Allahumma shalli ala Muhammad, lupa ana surahnya. Allah sebut dengan perkataan sabiqu ila maghfiratin. Satu bersegera, satu berlumba-lumba kepada pengampunan. Dan juga syurga wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan syurga luasnya langit dan bumi yang disediakan oleh Allah untuk orang yang bertakwa, yang mana puasa hari itu la'allakum tattaqun. Kita nak balik syurga, balik kampung kita. Perasaan ini Allah panjangkan dalam surah yang saya baca, At-Tur ayat 21. Adapun orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, nampak? Dan anak-anak dia mengikut ayah dia, mak dia yang baik. Apa terjadi? Alhaqna bihim. Jadi orang yang masuk dalam syurga besok, sahabat-sahabat, pertama soalan dia pada malaikat, wahai malaikat, mana mak ayah aku? Sebab tu dalam kitab An-Nasahih Ad-Diniyah, kita ni kalau seminggu tak ingat pada mak ayah masih hidup atau telah meninggal dunia, dia jatuh anak derhaka.
Kena ingat mak ayah ni selalu 24 jam. Walaupun dia dah tak ada. Sebab tu kita kena tanam benda ni pada anak kita. Kita tanya anak kita, balung-balung, satu hari balung berapa kali doakan mak? Dia tengok kita atas bawah, confirm dia tak doa tu. Sebab tu diikat dengan solat. Kita ajar anak kita solat, dia tutup dengan doa. Dalam tu, Allahumma firli dhunubi wali walidayya. Wahai Allah, ampunkan dosa aku dan kedua orang ibu bapa. Dia terikat begitu. Dan sebab itu, bila kita masuk syurga, pertama soalan, wahai malaikat, mana mak ayah aku? Ini common sense. Ahli syurga, dia akan cari mak ayah dia dulu. Macam kita raya ni, cari mak ayah dulu. Belum beli baju anak, beli baju mak bapak dulu. Bukan raya, sebelum raya. Sebab mak kita nak solat tarawih, belikan tudung Siti Khadijah. Ketika dia solat tu, Siti Khadijah dia pakai, anak dia beli. Dia punya hati berbunga-bunga. Dia doakan kita sahabat-sahabat. Sampai arash Allah doanya. Ayah kita dah tahu dah. Dia nak solat tarawih. Belikan kain pelikat Cap Gajah duduk. Benang 8,000. Baru berapa? RM70. RM60. Tetapi bila sebut orang tua ni, dia tengok Cap Gajah duduk, dia suka. Cap Gajah duduk benang 8,000 ni lembut. Lembut ni, kalau pakai rasa macam tak pakai kain. Dia punya lembut dia. Bukan masalah isu material tu, isu dia punya apa dia, sentimental value ayah kita. Dia pergi sembahyang, kita belikan kain pelikat, dia beribadah, dia ingat kita dalam doanya, menambah redha mak ayah. Sebab itu mak ayah ni raya balik kampung nombor 1. Anak kita 3 bulan belum raya, siap baju Melayu 4 pasang, baju jalan tu macam-macam, kiko, kakak, kuku sampai kaku. Tetapi bila mak ayah, last minute is the best, last option mak bapak ni. Malam raya baru tanya, mak ada baju raya. Hantu raya mana buat baju raya malam raya? Dan hati dia terguris. Dia tak kata, itu sifat mak, sifat ayah. Kak Long kamu beli pun baju mak belum pakai. Tak apalah. Tapi hati dia berkata, malam raya kau tanya aku. Kita balik bawa kuih raya kan. Allahu Akbar. Itu pun 4 bungkus kerepek lelong malam raya, RM10. Tapi rumah kita elemen London, elemen Dubai, semua ada. Padahal satu paket tu, satu balang kecil tu RM25. Tapi orang tua dia datang rumah kita, dia tengok, kat rumah kamu elemen, rumah aku keropok kau beli. Ketika itu bertambah dosa kita di sisi Allah. Sebab keutamaan begitu. Sebab itu keutamaan kita kena jaga. Tu yang saya kata tu tadi. Kenapa raya perlu duit? Menyusun dengan ilmu. Balik sebelum balik, buat collection adik-beradik 8 orang. Seorang 100, dapat 800. Balik, mak, ayah, ini duit raya, beli lemang, beli apa. Ini balik ramai-ramai, sebatang lemang pun tak jatuh. Mak bapak orang susah, menonori getah. Kamu semua pakat rasa kamu ini toke besar. Apa masuk raya begini? Sebab bila masuk syurga, dia akan tanya malaikat, mana mak bapak dia? Kedua, baru dia tanya, wahai malaikat, mana isteri aku? Ketiga, baru dia tanya, mana anak-anak aku? Kenapa? Ayat ini menceritakan pada kita, wattaba'athum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim. Orang yang beriman, anak-anak keturunan zuriat dia mengikut mak ayah yang beriman. Bila masuk dalam syurga, alhaqna bihim, maksudnya Allah angkat tadi. Yang syurga bertingkat-tingkat tadi, dia ada level dia. Lalu anak dia masuk syurga juga kelas bawah. Allah naikkan anak dia duduk satu level dengan ayah. Amalan ayah lebih, solat ayah lebih, sedekah ayah lebih, puasa ayah lebih, zikir ayah lebih.
anak masuk juga syurga sebab amalan dia kurang, duduk kat bawah. Alhaqna bihim, Allah angkat anak duduk satu level dengan ayah, biar ayah ni perasaan dia tak ada lagi nak mengatakan, ya Allah, anak aku mana? Padahal syurga dengan syurga. Ini belum cerita satu syurga, satu neraka. Ini satu syurga atas, satu syurga bawah. Walaupun dia itu, anak itu, dia itu di bawah, Allah levelkan sekali. Sebab ini sebut dengan perkataan bi-imanin. Kemudian, hebatnya lagi ayat ni kata, وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak mengurangkan martabat ayah tu tadi. Pahala ayah tu tadi tak kurang dengan sebab Allah naikkan anak dia ke kelas atas. Tak mengurangkan walaupun sebesar zarah. Dan setiap orang kata Allah, kullum ri'in bima kasaba rahinun. Dan setiap orang nanti, dia berada dalam keadaan apa yang dia dah buat dekat dunia. Sebab itu dunia ini kita nak bawa balik dalam keadaan kampung di sana. Itu anugerah yang terbesar yang Allah nak berikan pada orang yang beriman. Lalu dalam keadaan ini sahabat-sahabat, macam balik kampung dunia, kita perlukan syafaat. Macam kita nak lintas titian sirat. Itulah highway Allah. Ada yang laju sepantas kilat, ada yang selaju angin, ada yang berkenderaan, ada yang berjalan, ada yang merangkak berhenti, merangkak berhenti, merangkak berhenti. Sebab jari dia, lampu-lampu dia macam lampu hari raya. Lap, lip, lap, lip, lap. Takut dia loop, dia tak lap. Bawah dia neraka. Dan jambatan dia sangat tajam dan halus. Dalam keadaan itulah yang digambarkan kita nak balik ke kampung akhirat. Dan dunia yang kita duk raya, yang disebutkan oleh Allah, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu, Allah kata, melainkan kesenangan yang menipu. Nak sebutnya sahabat-sahabat, macam mana kita mengolah hari raya yang seronok dan syok itu menjadi hari raya yang syok dan lebih seronok berhari raya di kampung, yang mana kita nak berkampung dengan anak cucu zuriat kita yang lebih baik, lebih kekal abadi di syurga. Dan sebab itu bagaimana kita nak muhasabah diri kita pagi ni, yang saya sebutkan syoknya raja, macam mana keluarga kita ni jenis apa? Keluarga ni dia paling tidak terbagi pada 3 jenis, 3 kategori. Kemudian kita nak masuk apa kita nak capai, boleh dah? Sikit nak habis dah. Kan? Ada nak pergi open house kan? Nak habis dah. Saya pun nak balik lagi ni. Malam ni anak balik South Africa, hari Khamis saya nak pergi Afrika. Bawa 10 lagi pelajar baru yang dah hafal Quran, sambung belajar kitab. Tak lama, 8 tahun sahaja. Jadi saya dah hantar ni batch keempat. Batch keempat. Diam tak diam dah almost 4 tahun. 4 tahun lagi batch pertama akan balik. Kita dah bukan saja menanam benih, tetapi pokok itu sedang merimbun. Pokok apa tu Ustaz? Pokok pahala. Biar kita mati, pokok itu terus berbuah. Tak seronok macam tu? Seronok. Tapi kita kena kerja kuat sikit. Jadi maknanya sahabat-sahabat, keluarga ni ada 3 jenis. Pertama, keluarga yang dipanggil authoritarian. Dalam psikologi dipanggil authoritarian. Jenis keluarga yang tidak ada, orang kata, tak ada toleransi, tidak ada rahmah. Dalam keadaan tidak ada kehidupan yang kita sebutkan satu hubungan yang harmoni dalam keluarga. Ayahnya dalam keadaan pegangannya longgar pada agama, keras. Erti kata rigid dekat sini, rigid bukan dengan agama. Perasan tak? Anak-anak kita, sahabat-sahabat, dia akan bertembung dengan kita bila? Bila memilih pasangan hidup. Perasan tak? Kenapa bertembung? Sebab pegangan nilai dia tak sama dengan kita, atau pegangan kita tak sama dengan dia.
Kadang-kadang kita dapat anak yang sama dengan kita. Sebab tu anak ni dia tengok kita, dia tahu mak ayah nak macam mana, dia cari menantu yang mak ayah dia suka nanti. Bila mak ayah dia orang yang pegang dengan Islam, dia akan cari menantu yang pegang Islam. Begitulah sebaliknya. Terkadang mak ayah tak faham, tapi anak dia terdedah dengan environment yang baik, biah yang baik, suasana surrounding yang baik, dia dapat sahabat yang baik, lalu dia kenal Islam, dia cari pasangan hidup yang Islamik, yang religious, yang pious. Tiba-tiba mak ayah pula tak nak. Sebab kita balik bawa iaitu bakal menantu dia tu yang pakai tudung. Dia tak nak. Dia nak menantu yang pakai tudung periuk je. Bertembung lah. Dan kadang-kadang kita nak anak kita menjadi sesuatu yang anak kita tak mampu. Bukan semua budak boleh hafal Quran. Ada orang hantar anak dia beberapa negara, dia orang kaya, suruh hafal Quran. Anak dia jadi penagih dadah. Dia kaya. Sampai dia sebut isteri dia duduk sebelah dekat hotel Marriott dekat Islamabad. Jadi dia singgah situ bawa jemaah. Saya pun bawa lah jemaah dia naik coaster, bawa pergi shopping kat Islamabad, bawa tempat-tempat menarik. Kan? Kita jadi kita jadi pemandu pelancong part-time job. Duduk dekat hotel Marriott ni. Duduk, dia kata apa? Saya ustaz pernah doakan anak saya mati ustaz. Isteri dia kat sebelah, tak cakap, tak menangis, muka dia diam je. Saya lah, bila saya tengok keadaan ini, saya cuma merasakan bahawa dia melalui satu sejarah peristiwa yang sangat hitam sehingga tak ada air mata lagi. Semua saya cakap kat dia, dia pun ustaz. Saya katakan dia ustaz, anak Nabi Nuh tak beriman. Dia terus cakap kat saya, ustaz tahu cerita Nabi Nuh? Orang kampung saya tahu ke cerita Nabi Nuh? Yang dia tahu anak saya isap dadah, anak saya curi motor, anak saya tidak solat. Saya hantar anak dia. Saya hantar anak saya ustaz ke banyak negara. Yang penting dia hafal Quran. Tak semua budak boleh hafal Quran. Bukan segala-galanya dengan duit. Tidak. Orang lagi banyak duit, lagi tak belajar. Lagi banyak duit, lagi tak habis. Saya perhatikan yang belajar habis ni orang yang tak ada duit. Orang yang ada duit, dia banyak panjang cerita dia. Dia rasa mewah, dia rasa mudah. Tidak ada jalan mudah untuk menuntut ilmu. Mari sini senang ke? Susah. Mari sini susah. Kita nak puasa 6 hari ni. Senang? Susah. Ustaz, saya puasa 6, baki tinggal 6 je ustaz. Puasa Ramadan 30 hari, semua puasa. Puasa 6 dalam bulan Syawal, tak semua puasa. Kedua, banyak open house. Saya perhati adik saya. Dia setiap tahun raya kedua dia mesti puasa. Start puasa. Dah lama dia buat, saya perhati dia. Raya tetap raya, jumpa saudara tetap jumpa, makan dia tidak. Dah jadi biasa. Cabaran dia tak sama macam begitu. Sebab itu kita nak anak kita mesti jadi begini. Kita doktor, anak jadi doktor. Kita lawyer, anak jadi lawyer. Tak semestinya. Ini keluarga yang tidak ada kehidupan yang harmoni. Yang kedua jenis keluarga yang kita panggil permisif. Keluarga yang loose, longgar. Pakcik-pakcik, saya ambil anak pakcik nanti pukul 12 saya pulang. Ambil lah. Minggu depan pulang tak apa. Anak tak solat, dia diam. Anak tak baca Quran, dia diam. Anak tak boleh tu, tak boleh ni, dia diam. Arti kata lain, dia loose. Nak jadi apa, jadi. Dia ni tidak ada pegangan nilai. Arti kata lain, ini keluarga yang longgar. Salam orang boleh, peluk orang boleh. Dia tak berjenis. Yang ketiga yang kita nak dalam nak bawa keluarga kita pada syurga Allah, keluarga yang autoritatif. Tadi authoritarian, ni autoritatif. Keluarga yang di dalamnya ada apa dia? Di dalamnya ada reward. Dia tahu ayah dia kalau baik dapat reward. Yang kedua, dia tahu dalam hidup ayah dia ada punishment. Kalau tak solat, ayah dia marah. Kalau buka aurat, ayah dia marah. Jadi keluarga autoritatif, dia duduk dalam keadaan
kepahaman dengan sistem Islam yang ayahnya nak bawa kepada apa? Kepada syurga Allah. Dan sebab itu kita hari ini yang disebutkan balik kampung balik raya tu tadi, kita nak balik kampung balik raya, erti kata lain balik ke syurga dengan anak keturunan cucu-cucu ni. Bukan kita saja. Sebab tu hari raya perlu muhasabah. Saya mak ayah tak ada dah. Cuma saya pesan ke adik-beradik, raya balik ke kampung mertua masing-masing. Raya ketiga kita jumpa. Selalu raya ketiga atau raya keempat kita akan berjumpa, berhimpun di Muar Johor. Kita masak-masak dan kita kumpul adik-beradik, kita baca Yasin, kita tahlil, saya tazkirah. Kita buat apa? Kita bincang. Mak ayah kita ni mati dah. Tak lama lagi kita lah. Sahabat-sahabat rasa tak? Saya dulu, raya dulu, long time ago, orang panggil adik. Lepas tu orang panggil saya abang. Tak lama panggil saya pakcik. Raya tahun ni, beratur kecil-kecil. Dia panggil saya Tok Cam, Tok Cam. Saya ni atuk dah. Maksudnya bukan budak tu dah besar. Saya dah tua. Sebab tu bila raya ni, dia penuh pengajaran. Kita jumpa satu, sebelah isteri saya, opah cu. Kenapa panggil opah cu? Opah bungsu. Adik-beradik ayah sebelah isteri, itulah nenek yang masih ada lagi. Dulu masa saya kahwin, dulu 20 tahun lepas, bila kahwin, dialah event management. Dialah yang paling meriuh mulut dia. Dia sibuk sana, sibuk sini. Saya ingat dan dia sayang sungguh dengan saya. Hari raya saya tengok dia, hari tu jumpa dia, ziarah dia. Dia tanya saya 15 kali, kamu ni siapa? Kamu ni siapa? Sebab saya. Itulah masa. Tahu masa tu apa? Masa ini tu tadi merubah dengan laju. Kita rasa baru puasa hari tu, dah raya. Hari ni 23 Syawal. Pusingan dia tu laju. Dan masa itu ialah waktu. Masa itulah siang dan malam. Masa itu petang dan pagi. Kita berazam malam tadi, pagi lepas subuh, kita nak baca Quran satu juzuk. Hari ni satu huruf pun kita belum baca. Kita cadang dalam hati nak solat duha 2 rakaat, duduk-duduk azan Zuhur berkumandang. Kita rasa nak bangun malam nanti, nak bangun malam. Witir 1 rakaat, kita tak mampu buat. Apa tu masa? Maghrib, Isyak, Subuh, Zuhur, Asar. Persoalannya sahabat-sahabat, berapa kali maghrib lagi kita nak minta kat Tuhan? Berapa kali Isyak lagi nak minta kat Tuhan? Berapa kali subuh nak minta kat Tuhan, Zuhur dan Asar? Berapa banyak lagi masa yang kita nak minta kat Tuhan untuk kita bazirkan, untuk kita sia-siakan dalam kehidupan dunia yang sedikit, untuk kita beritahu Tuhan, ya Allah, aku perlukan masa lagi. Berapa banyak masa yang Allah nak beri, berapa banyak nikmat yang Allah nak beri untuk kita syukuri. Dan sebab itu Nabi kata, dalam kehidupan ini, dalam ibadah ada turun naik, pasang surut. Lalu dalam keadaan ini, daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu an, likulli amalin syirwatan wa likulli syirwatin fatratun. Man kanat fatratuhu ila sunnati faqad afla wa man kana ila ghairi dhalika faqad halak. Hadis sahih. Nabi kata, di atas amalan kita ini, dia ada syirwah. Syirwah ni apa? Ghairah, semangat. Kita ketika puasa hari itu, semangat. Dia mari dengan package. Mari dalam Ramadan, Allah bagi puasa, Allah bagi tadarus, Allah bagi kuliah, Allah bagi zikir, Allah bagi sedekah. Dia mari package. Tetapi bila masuk dalam Syawal, dia jadi merudum.
Dan setiap amalan kamu yang kamu bersemangat itu, dia ada fatrah. Fatrah ni maksudnya masa-masa dia down, dia merudum. Dan apa yang Nabi kata, sesiapa yang ketika sampai masa dia merudum, dia tetap istiqamah dengan ajaran aku, kata Nabi. Orang ini sebenarnya berjaya. Siapa yang dia dalam keadaan ketika mana ibadah amalan dia merudum, dia tak istiqamah lagi dengan Islam. Dan orang ini, kata Rasulullah, dia sebenarnya musnah. Dan sebab itu untuk istiqamah tadi, paling tidak ada 5 perkara, sahabat-sahabat. Yang pertama, ilmu. Ilmu ni kemuliaan yang Allah tak berikan pada semua orang. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma sebut, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang tu kalau Allah kendaki dia itu kebaikan, khairan, Allah fahamkan agama. Tak kiralah dia engineer ke, pendori getah ke, kan? Dia faham nilai. 4 hari lepas saya duduk kat surau. Saya mari awal nak kuliah maghrib, saya penat datang daripada Hulu Berenang. Duduk nap sekejap. Saya nampak orang buta datang. Yang paling awal datang surau tu orang buta, pakai tongkat. Saya yang penat, saya jadi satu masalah bagi saya. Kenapa kau nak mengeluh, kau ada mata kau celek. Orang buta tu tak mengeluh pun pergi surau. Kenapa kau rasa penat, rasa letih, kau ada mata, kau tak perlu tongkat? Sebenarnya dia mendidik kita. Dia mengajar kita. Sebab tu bila sebab ilmu, orang tu jadi mulia di sisi Allah. Walaupun pada zahirnya tak sempurna. Dia jadi kuat, kukuh. Dengan sebab ilmu tu tadi, pengurusan hari raya, nak balik kampung, ketika balik dan balik kampung semula, balik ke bandar, pengurusan dia sampai raya di dalam syurga kemas. Dia ada hukum, dia ada hujah, dia ada fiqh, kemas dia. Saya sebut, Tok Guru saya buta, dia hafal Quran 30 juzuk. Dia buta. Dengan sebab ilmu, dia jadi mulia. Saya cium tangan dia, saya peluk dia, bersih hati dia. Saya salam dia. Lepas 3 tahun saya datang lagi, saya pegang tangan dia, saya tak sebut pun. Dia kata apa? Ab Farhan he, Ab Farhan he, kau Farhan he, mazah he, jangan gurau dengan aku. Dia tahu yang salam dia tu saya. Walaupun saya tak bunyi suara saya. Betapa bersihnya hatinya. Orang hafal Quran dengan bril orang buta. Dia tidak. Orang baca, dengar, hafal. Baca, dengar, hafal. Baca, dengar, hafal. Dan dia boleh dengar anak murid dia waktu pagi 4 orang baca serentak Quran juzuk surah yang berbeza dengan 2 telinga dia dengar. Dan dia buta. Dia tahu siapa salah. Dengan ilmu Allah angkat dia. Kena ingat. Yang kedua, nak kita istiqamah, kita kena banyakkan doa. Banyak doa-doa yang Nabi ajar pada kita yang sahih. Nabi ajar pada kita supaya beramal dengan doa-doa yang dia ajar. Antaranya doa yang Nabi ajar pada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wahai Muaz, baca doa, Allahumma a'inni, i'anah, tolong. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolong aku supaya selalu ingat Engkau, bersyukur ya Allah pada Engkau, dan aku dapat memperelokkan ibadah ni ya Allah semakin baik, semakin baik, semakin baik. 50 kali dah kita puasa, takkan satu tu tak kena Lailatul Qadar. Takkan satu pun Allah tak pandang dalam 50 kali kita punya puasa teruk sangat ke kita. Kita doa banyak. Bila kita sujud dalam solat, disunatkan kita baca selain daripada Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ada doa-doa yang lain, antaranya Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang berbalik-balikkan hati, tetapkan hati ini di atas agamamu. Kita minta Allahumma inni as'aluka
taubatan nasuha qabla al-mauti. Ketika kita sujud, wahai Allah, aku mohon padamu ya Allah sebelum mati ni ya Allah, apa dia? Berikan aku taubat yang nasuha. Dan juga diajar pada kita dalam ketika sujud kita baca Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Wahai Allah, aku minta padamu pengakhiran yang baik, mati yang baik ya Allah. Dan Nabi aja ada maksurat kita disusun oleh para alim ulama kita. Dulu harga dia 50 sen, RM1. Lah ni saya tengok ada RM1.50, ada RM5, ada RM10. Maksurat letak satu kat dalam kereta kita, pegang-pegang dalam keadaan jam balik kampung, perhari raya, buka pagi dan petang. Antara yang Nabi minta, Allahumma inni a'udzubika minal ijzi wal kasal. Wahai Allah, aku minta jauh daripada perasaan lemah, tak bersemangat, tak berjiwa dan juga malas. Kedua, doa. Yang ketiga, sahabat-sahabat, untuk istiqamah kita perlukan program yang baik. Program-program kuliah, tazkirah jangan tinggal. Program ini menyebabkan kita dapat upgrade kita punya kefahaman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala lagi mantap, lagi kuat, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul dipanggil matin. Orang yang matin, orang yang kokoh. Kalau dia jatuh pun tak jauh. Kalau dia susah pun dia ditimpa apa juga, dia orang yang solbun, kuat, kokoh, solid. Kerana apa? Dia ada program yang baik. Sebab kita boleh susun di bulan Ramadan, kenapa tak boleh susun dalam keadaan kita ini lepas Ramadan? Kemudian sahabat-sahabat, yang keempat, untuk kita istiqamah tu tadi, kita perlukan sahabat-sahabat yang baik, yang soleh, yang mengingatkan kita. Sahabat-sahabat yang mana dia mengingatkan kita kepada Allah. Kita tengok dia, kita ingat Allah. Kita jumpa dia, diingatkan kita pada Allah. Mengingat inilah konsep watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, iaitu kita bertawasi dengan kebenaran dan juga kesabaran. Sebab itu perlukan sahabat-sahabat yang baik. Sahabat-sahabat yang baik ini sangat penting dalam kehidupan kita. Saya sahabat-sahabat kadang-kadang duduk, cakap ni tak ada lagi lah kot orang sini yang ziarah, tapi saya selalu update pada sahabat-sahabat madrasah. InsyaAllah surau hampir siap, tinggal sikit-sikit lah touch up surau. Bilik air, kalau sahabat tengok saya buat bilik air surau, bukan hotel 5 bintang, 10 bintang. Toilet bowl dia Johnson Swiss, semangkuk 2,000 lebih. Sinki Johnson Swiss. Tandah duduk ke, tandah cangkung ke, Johnson Swiss. Dia punya tile dia jenama Porinto. Bukan main-main. Cantik. Sahabat-sahabat yang datang, dia tengok, ustaz, ni macam hotel, ini mewah ustaz, cantik sangat. Kenapa ustaz? Untuk agama Allah kita kena buat cantik-cantik, barulah Allah buat syurga kita besok cantik-cantik. Kita nak syurga Allah cantik, tapi bila Allah suruh kita buat kerja agama dia, kita buat hodoh-hodoh, tak mungkin. Cuma bila duduk petang-petang tu kan, saya duduk, saya nangis seorang-seorang. Bila hujan duduk, saya mengenangkan orang yang infak, ada yang dah meninggal. Walaupun infaknya RM1, saya simpan nombor dia. Kadang-kadang waktu pagi, kadang 3 pagi, ustaz, ini nombor mak baru meninggal ustaz, sebab saya. Ikatan kita sahabat-sahabat ni bukan kerana wang, bukan kerana duit, kerana Allah. Kenapa kita nak berkira-kira? Kita tidak tahu mana sahabat kita yang boleh menolong kita. Ada ahli neraka, dia dikeluarkan daripada
neraka masuk syurga sebab pernah beri minum ahli syurga secawan air ketika dunia. Kalaulah kita ada ikatan yang baik, sahabat-sahabat, kita nak mengikat diri kita, sahabat-sahabat, bawa kepada Tuhan. Sebab itu bila bersahabat penting, sebab itulah hakikat hidup. Ulama kata, kamu tidak perlu repot-repot, susah-susah menceritakan siapa diri kamu. Sebab sahabat kamu yang baik, dia tidak memerlukan itu. Sebab dia dah baik dengan kamu, dia sayang pada kamu. Hari Ahad lepas, Ahad baru ni, sahabat-sahabat nak datang, ustaz-ustaz ramai, kan? Jadi buat dekat madrasah. Saya sembelih seekor kambing. Saya cari kambing, saya cari barang, saya masak. Penat, orang dah balik, tinggal saya seorang-seorang dengan anak, basuh periuk. Kan? Anak saya tengok saya tengok dia. Kita tak larat, tapi kita sayang sahabat-sahabat kita. Kita boleh order catering, kan? Masak, boleh, kan? Kambing pun besar tu, 3,200 ekor. Kambing besar sangat, dagingnya pun 60 kilo. Kita masak. Kita bukan nak benda tu, kita nak sahabat-sahabat yang baik. Saya tak cakap apa pun, tapi bila lepas solat, Ustaz Ahmad Nazri jadi imam Zuhur, tiba-tiba dia paling belakang, kita minta Ustaz Fahad bagi tazkirah. Saya nak tazkirah apa? Tiba-tiba dia menangis, kan? Ramai Ustaz sampai, semua nak sebut apa? Kita perlukan sahabat-sahabat ini menegurkan kita dalam kehidupan supaya istiqamah. Diingatkan kita. Barulah yang terakhir untuk istiqamah, dia perlu sabar. Sebab itu disebut dalam surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya siang dan malam. Duduk dalam keadaan sabar itu dituntut dalam apa dia? Bukan saja ujian, sabar juga dituntut dalam menahan maksiat. Sabar juga yang ketiga dituntut dalam beribadah. Ibadah ni perlu sabar. Nak duduk ni sekejap bukan senang, perlu sabar. Apa saja yang kita buat atas muka bumi ini perlu. Maknanya itulah kehidupan, sabar. Dalam keadaan inilah yang saya sebut, yang saya katakan syoknya raya itu, maksudnya syoknya raya di syurga Allah bersama dengan anak cucu zuriat kita, menjadi tanggungjawab kita susun keluarga kita, anak, menantu, cucu, cicit. Bukan hari raya, buka aurat pergi kubur menangis, itu air mata buaya. Tak pergi kubur pun, duduk kat tika solat, dia sebut, ya Allah ampunkan dosa mak ayah aku, ya Allah. Kau cucu rahmat kat atas keduanya, ya Allah. Itu sebenarnya anak yang soleh dan solehah. Bukan kita nak kata bahawa memahami hari raya, balik kampung akhirat, kena ada ambitious, eager, kena ada rasa, orang kata apa dia, kena ada rasa bersemangat, kena ada gairah untuk kita meraih syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat, saya rasa cukup sekedar itu. Dan malam ni insya-Allah pelajar kami akan bertolak ke South Africa bagi batch yang ketiga, dan batch yang keempat hari Khamis ni bersama dengan saya. Saya akan bawa ke sana, dan saya juga akan berjumpa dengan konsulat di Pretoria untuk urusan para pelajar ni. Pelajar-pelajar kami ni, kami sampai nak pergi sana admission pun ustaz dia hantar, sayang ustaz dia.
jaga sungguh anak orang. Bukan sebab dia anak orang, sebab paling tidak kalau kita mati dia ingat ustaz dia, dia sedekah Fatihah pun jadilah kan. Besok dia dah habis belajar, saya ambil separuh letak dekat ulu bernam, kita akan sama-sama bangunkan. Dan insya-Allah raya haji raya kedua saya akan buat korban di madrasah. Raya pertama saya buat seekor, raya kedua saya buat 9 ekor di madrasah. Saya yang akan sembelih lembu-lembu tu semua saya dah cari. Kita dah simpan lembu bagi makan gemuk-gemuk, lembunya besar. Tapi kita tak buatlah lebih sebab lembu tak ada yang cantik. Ada 10 ekor dia, kita tutup dah. Jadi kalau nak datang jemaah kena beritahu lah. Kita nak buat persiapan. Ramai yang akan datang insya-Allah. Saya balik Afrika ni ada 2 rombongan akan datang jemaah dari Surau Taman Permata, satu lagi daripada Surau Al-Ikhwan Taman Samudra. Mereka nak datang pada minggu ketiga daripada bulan Jun. Itu pun saya kena susun. Mereka nak datang, nak tengok. Saya rasa seronok sebab mereka dapat melihat apa yang telah mereka sumbangkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita tampalkan pahala-pahala. Orang tengok kolah tu kan, kolah tu cantik sangat. Saya buat satu suasana, orang tengok kolah rasa nak berwuduk, orang tengok paip nak berwuduk, orang tengok surau rasa nak solat. Surau tu keliling gelas, atas je lighting dia macam bintang-bintang di langit. Kita buat cantik sungguh. Dan dia ada kayu-kayu duduk di situ. Sebelah dia insya-Allah kiri kanan kita dah letak kolam ikan koi. Bila orang duduk tenang tengok ikan. Kalau tak tenang, biar dia terjun masuk dalam tu. Kan? Kita bina suasana ibadah. Kan? Sebab saya sedang buat fasa yang ketiga lah ni. Dan insya-Allah akan naik pula classroom. Fasa keempat saya buat asrama, fasa kelima rumah guru. Kemudian kita buat beberapa 2-3 unit bangunan. Lepas tu saya akan bangunkan pondok-pondok inap yang akan saya buat contoh. Dan dia sangat terhad, ramai minta, tapi saya tak buka lagi sebab saya nak tengok biar dia nampak fizikal. Lepas dia setuju baru kita decide. Sebab saya tak nak jual atas poster macam tu, tak mau replika, tak mau. Okey, insya-Allah ada hajat daripada sahabat kita, mudah-mudahan Allah permudahkan. Mohon doakan sahabat Halimatun Cik Ani yang sedang kritikal di Hospital Langkawi kerana infection kuman, jangkitan kuman. InsyaAllah sama-samalah sahabat-sahabat kita nak doa, iaitu minta doa selamat insyaAllah, khususan li haziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa amfiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihi raqaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami ya Allah dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu. Siapalah kami ya Allah meminta-minta, merayu-rayu padamu, melainkan hamba yang banyak melakukan dosa dan kesalahan. Ya Allah, Engkau memerintahkan kami meminta, Engkau menjanjikan permintaan kami dimakbulkan. Lalu kami mengangkat tangan kami ya Allah, kami tagih janji tersebut. Ya Allah, secara khususnya pagi ini Engkau sembuhkan sahabat kami ya Allah, ya Allah, Puan Halimatun Cik Ani yang sedang kritikal di hospital Langkawi. Ya Allah, Engkau Tuhan dia. Ya Allah, Engkau cipta dia. Engkau berikan kepadanya kesembuhan dan syifa ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu. Janganlah Kau pandang kami ya Allah dengan pandangan kemurkaan-Mu ketika kami mengangkat tangan kami ya Allah. Ramai sahabat-sahabat kami yang Engkau ambil nyawanya ya Allah, Engkau cucur rahmat ke atas roh-rohnya. Ada sahabat kami yang ditimpa pelbagai penyakit ya Allah, Engkau sembuhkan mereka di kalangan kami. Ada sahabat kami yang diuji dengan kesempitan hidup, Engkau lapangkan dadanya supaya dia semakin tunduk dan patuh bersyukur kepadamu. Allahumma la tabluna fa innaka in balawtana fadhahtana wa hatakta astarana wa azamtana. Wahai Allah, jangan Engkau uji kami. Kalau Engkau uji kami ya Allah, Engkau akan buka kelemahan kami, Engkau akan koyakkan tabir-tabir kelemahan kami, dan nanti akhirnya kami takut Engkau akan azab kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.